Assalamualaikum. Okey, kali ini kita nak mereview manga One Piece chapter 1060. Terkejut jugalah chapter kali ni dia keluar awal sangat, iaitu pada jam 3 pagi. Tak silap saya dah keluar berkenaan tentang chapter 1060 TCB Scam. Dan sebelum saya teruskan dengan chapter kali ini, mari kita ringkaskan sedikitlah berkenaan tentang chapter sebelum ini, iaitu 1059. Di mana pada chapter sebelum ini kita dapat tahulah beberapa perkara yang cukup luar biasa lah bagi saya, terutamanya berkenaan tentang pergerakan dari Blackbeard lah. Di mana dalam pergerakan tu kita dapat lihat yang Blackbeard dia mahukan mendapatkan satu kekuatan, iaitu Devil Fruit dari buah hangkok. Dan dekat situ kita dapat lihatlah yang buah hangkok pun hampirlah dikalahkan oleh Blackbeard. Namun nasiblah pada akhir chapter kita dapat lihat satu kemunculan yang cukup luar biasa dari Raja Kegelapan, ataupun dikenali juga sebagai The Dark King, iaitu ialah Rayleigh. Jadi disebabkan Rayleigh setelah datang, Rayleigh dia ada sebutlah beberapa perkataan yang membuatkan akhirnya Blackbeard telah mengundurkan diri. Namun pada chapter kali ini sudah tidak memfokuskan lagi kepada Blackbeard, dan kita akan dapat lihat satu lagi pergerakan yang baru dari satu lagi villain yang sangat kita nantikan pergerakannya. Kalau kita sebut satu lagi villain, kita mesti ingat pihak Marine kan. Jadi atas pada pihak Marine kita mesti akan ingat Gorosei. Tapi atas pada Gorosei tentunya ia mestilah berkaitan dengan ilmu sama. Jadi pada chapter kali ini ia memang agak memfokuskan jugalah kepada ilmu sama. Jadi saya pun tak sabar nak menceritakan dengan lebih mendalam apakah yang telah terjadi pada chapter kali ini. Jadi jom teruskan dengan alur cerita manga One Piece chapter 1060. Judul untuk chapter kali ini telah diberi judul Luffy's Dream, ataupun dalam bahasa Melayunya impian Luffy lah. Lalu mari kita pergi kepada color spread untuk chapter kali ini, di mana ia telah menunjukkan keseluruhan Mugiwara Pirates dengan gaya masing-masing lah. Dan kita dapat lihat jugalah Luffy, Zoro dan Sanji terlihat duduk di atas sebuah bear yang berwarna putih lah. Tirai pada chapter kali ini telah dimulakan dengan Robin lah yang telah membaca surat khabar, dan dalam surat khabar tu dia ada bagi tahu lah beberapa berita. Berita yang pertama telah diberitahu yang Revolutionary Army telah mengisytiharkan peperangan dengan Clash Dragon. Berita seterusnya juga telah memberitahu yang Raja Cobra telah dibunuh oleh Sabo, dan ada satu lagi berita telah diberitahu yang Vivi sudah pun menghilang. Jadi apabila mendengar tentang berita tu, Luffy pun dia terkejut lah, dan dia kata dia tidak percaya yang Sabo melakukan perkara itu. Kerana Luffy kata yang Sabo tidak sama sekali akan melakukan perkara macam ni walaupun dalam sejuta tahun. Jadi Robin pun setujulah dengan apa yang dikatakan oleh Luffy, sebab Robin kata yang The Revolutionary Army hanya bertindak dengan bangsawan dunia, tapi bukannya raja-raja seperti King Cobra ni. Jadi selepas tu Luffy pun dia katalah yang dia mahu pergi ke Alabasta sekarang ni. Tapi Zoro kata yang kita buat apa kita nak pergi ke Alabasta sedangkan Vivi dah menghilang, Raja Cobra pun sudah mati. Jadi tak ada guna kita pergi ke Alabasta. Dan kali terakhir kita dapat lihat Vivi dia berada di Merijua. Jadi apabila Zoro berkata yang Vivi ada di Merijua, Luffy pun katalah jadi jomlah kita ke Merijua. Dan apabila Karibo mendengarkan tentang berita berkenaan tentang Merijua yang Mugiwara Pirates berkemungkinan besar akan ke Merijua, Karibo terlihat macam excited lah, macam dia ada something yang dia suka dengan berita tersebut. Jadi selepas tu kita dapat lihat lah yang Luffy dan Zoro bergaduh lah antara satu sama lain. Sebab Zoro kata kenapa kita nak pergi ke tempat Merijua? Kau dah gila ke Luffy? Itu tempat utama pihak Marine, dan kita akan mencetuskan war yang sangat besar kalau kita pergi ke sana. Tapi Luffy kata yang dia tak kisah pun apa yang akan terjadi, dan dia pun katalah dekat Zoro yang Zoro ni penakut lah, macam ayam lah, macam tu lah. Dan kita juga dapat lihat lah yang Sanji macam biasalah, apabila ada seorang perempuan yang dalam masalah, dalam bahaya, dia pun terlihat sedih lah. Kita dapat lihat lah yang Sanji dia menangis. Dia kata, kau di mana Baby Chan? Aku harap kau berada dalam keadaan yang selamat. Dan kita juga dapat lihatlah yang Chopper pun dia menangis. Dia dalam situasi yang sama, iaitu dia juga menangis. Kerana Chopper menangislah disebabkan kematian dari ayah Vivi, iaitu King Cobra. Dan dia berkata kenapa King Cobra perlu mati? Sebab dia merupakan seorang raja yang sangat baik. Dan Usopp pun dia katalah, ya aku setuju, dia seorang raja yang the best buat setakat ni. Dan kita dapat lihat juga yang Nami
pun sama risau tentang keadaan Vivi sekarang ni. Bagaimanakah keadaan dengan Vivi? Kemudian kita dapat lihatlah yang Luffy, Chopper, Nami masih dalam keadaan yang sama, iaitu mereka risau tentang Vivi, Sabo dan apa berita yang telah diberitahu oleh Robin tadi. Jadi Zoro pun cubalah untuk meredakan keadaan dan dia beritahulah kepada Luffy, Luffy, kau ingat tak? Sebelum ni kan kau pernah berkata sesuatu perkara. Lepas tu kita dapat lihatlah satu flashback di mana Luffy pernah berkata, Ace, dia mempunyai hala cujunya yang tersendiri. Jadi Zoro pun katalah, kau percayakan yang Ace dulu dia mempunyai jalan dia yang tersendiri. Jadi benda ni samalah apa yang telah terjadi kepada Vivi. Janganlah pandang rendah kepada Vivi. Dia boleh selesaikan masalah ini kerana dia mempunyai kekuatan. Apabila sesuatu perkara yang telah terjadi, mungkin Vivi mampu melakukan semua ini dengan sendiri. Tapi kita dapat lihatlah yang Luffy ni dia marah baliklah kepada Zoro sebab dia kata yang Zoro tidak boleh menghentikan mereka dari risau akan Vivi. Dan selepas tu kita dapat lihatlah yang Luffy, Chopper, Nami, Sanji, mereka empat ni katalah dan kutuklah Zoro. Dan apabila Zoro dia mendengar tentang perkataan dari Sanji, Zoro pun katalah, kau diamlah nama empat. Lalu kita dapat lihatlah yang Robin dia ada bagi tahulah dekat Luffy ada banyak perkara yang telah terjadi semasa kita dekat Wano, terutamanya berkenaan tentang Yonko terbaru, berkenaan tentang kumpulan terbaru yang telah ditubuhkan iaitu Cross Good dan Buggy yang telah menjadi Emperor. Tapi Luffy dia macam nampak marah balik lah apabila dia dengar perkataan tentang Buggy yang menjadi Emperor. Lalu Robin pun katalah, Luffy, kau nak tahu tak apa lagi yang telah terjadi semasa kita dekat Wano? Tapi Luffy dia tak kisah pun tentang berita-berita yang lain tu. Dan Luffy katalah kepada Robin yang berita-berita ni biar Robin yang uruskan. Jadi Robin pun berkatalah yang dia berjanji dia takkan tinggalkan apa-apa berita yang penting terhadap Mugiwara Pirates. Lalu kita dapat lihatlah yang Luffy terbaring. Dia risau tentang keadaan Sabo dan dia kata yang Sabo tidak akan melakukan semua ini kerana Sabo adalah seseorang yang akan melindungi dan akan membebaskan sesuatu negara. Lepas tu kita dapat lihatlah flashback Sabo dan Luffy. Yang Sabo kata yang aku ingin melihat dunia dan aku ingin menulis sebuah buku tentang dunia ini. Lalu kita dapat lihatlah yang Luffy kata yang kami bertiga telah pun bersumpah, iaitu aku, Sabo dan Ace telah pun bersetuju dengan impian kami. Jadi apabila mendengarkan tentang perkataan itu, kita dapat lihatlah yang setiap dari anggota Mugiwara Pirates tampak macam terkejutlah apabila dia mengetahui yang Luffy mempunyai hubungan dengan Ace dan Sabo. Tapi pada akhirnya semua pun nampak gembiralah dengan apa yang dikatakan oleh Luffy. Dan Luffy pun berkatalah yang inilah apa yang dia mahukan untuk mengakhiri impian dia. Dan kita juga dapat lihatlah yang Frankie kata, jadi sejak kau Luffy nak jadi Raja Lanun, jadi kita perlu cari lagi lah beberapa poneglyph yang lain untuk melengkapkan perjalanan kita ke Laugh Tale. Tapi Robin katalah kepada Frankie, itu bukanlah perkara yang mudah kerana kita sudah mempunyai beberapa poneglyph, tapi masih ada poneglyph yang kita masih tidak tahu di manakah keberadaannya, dan itu bukanlah perkara yang mudah. Kemudian adegan telah berpindah ke pihak Marine. Kita dapat lihatlah di pihak Marine mereka dapat beberapa info lah berkenaan tentang Sabo dan keberadaan Sabo. Jadi apabila perkara tersebut telah diketahui oleh pihak Gorosei, Gorosei pun ada tanyalah di manakah keberadaan Sabo sekarang ni. Dan pihak Marine yang lain bagi tahulah yang Sabo sekarang ini berada di Lulusia Kingdom. Lalu beberapa Gorosei dekat situ berkatalah, oh jadi I see, lelaki itu tidak mempunyai nasib yang baik. Ini adalah ketentuannya. Jadi dari perkataan Gorosei ini nampaknya yang mereka sudah tahu apa yang akan terjadi pada Lulusia Kingdom sekarang ni. Dan kita dapat lihatlah satu panel di mana menunjukkan Imu Sama yang sedang berada di tempatnya lah sambil ada rama-rama dekat situ. Berpindah kepada adegan di Kamabaka Kingdom, kita dapat lihatlah yang mereka telah mendapat call dari Sabo, di mana Sabo berkatalah, maaf semua, aku faham aku telah melakukan beberapa perkara yang telah aku timbulkan masalah. Tapi semua dengar apa yang aku nak cakap ni. Dragon Sun, aku bukanlah orang yang membunuh King Cobra. Dan dengar apa yang aku nak cakap tentang apa yang ada di Merijua. Aku melihat satu yang sangat luar biasa telah terjadi di Merijua. Dan pada masa yang sama kita dapat lihatlah keadaan di sekeliling Lulusia Kingdom. Langit dia menjadi hitam seolah-olah akan berlaku satu ribut yang sangat besar. Dan kita dapat lihatlah reaksi dari penduduk-penduduk di situ. Dan Sabo berkata lagi, semuanya sudah terjadi,
tahta yang ada dekat istana panggil hanyalah kosong. Jadi aku fikir yang dalam dunia ini tiada seorang pun yang berhak menjadi raja kerana tahta itu adalah kosong. Aku dapat lihat ia kosong. Dan selepas itu kita dapat lihat beberapa situasi dari penduduk yang melihat ke arah langit dan Sabo pun perasan apa yang telah terjadi kepada langit tersebut, dan ada something yang sangat besar seperti satu bola yang sangat besar telah pun jatuh dari langit, dan hanya dengan sekelip mata kerajaan Lulusia ataupun Lulusia Kingdom hilang lenyap sekelip mata. Dan kita dapat lihatlah reaksi dari Kamabaka Kingdom yang risau tentang keadaan Sabo, dan mereka berkatalah, "Hei Sabo, bagaimana keadaan kau? Bagaimana keadaan kau? Adakah kau selamat?" Dan kita tidak dapat sebarang reaksi dari Sabo. Jadi kita nak tahulah pada chapter seterusnya adakah Sabo masih selamat. Tapi menurut saya Sabo masih selamatlah kerana dia adalah pengguna buah Devil Fruit Logia, dan Sabo bukanlah watak ataupun karakter yang mudah dimatikan macam tu je lah. Lalu kita dapat lihatlah kepada babak yang seterusnya, di mana beberapa hari selepas tu yang Thousand Sunny sudah pun berlayar di tempat yang sejuk, sudah pun tiba di kawasan yang sejuk. Jadi apabila mereka sudah berlayar dan adalah beberapa reaksi dan ragam yang telah ditunjukkan, setelah itu Luffy dia nampaklah ada satu bola ataupun macam satu pusaran air yang membentuk bola macam tu lah yang telah pun muncul di hadapan mereka. Jadi awal-awal mereka ingat yang itu adalah salah satu monster ataupun cacing besar macam tu lah. Dan Luffy pun katalah dalam masa yang sama dia nampak macam ada seorang perempuan dalam bola tersebut. Selepas tu kita dapat lihatlah yang Zoro kata yang dia akan memotong bola tersebut dengan gaya pedang dia lah. Tapi kita dapat lihatlah yang Sanji dia macam marah lah dekat Zoro, sebab Sanji kan dia tahu dari perkataan Luffy yang macam ada perempuan dalam situ. Jadi Sanji dia macam marah sikit lah dekat Zoro apabila Zoro nak potong tu. Tapi Zoro dia tak kisah pun tentang perkataan Sanji, dan dia terus menggunakan serangannya dan membelah bola tersebut menjadi dua bahagian. Dan pada akhir chapter kita dapat lihatlah telah munculnya seorang perempuan, seorang budak perempuan, iaitu Jewelry Bonnie dengan bounty sebanyak 320 juta berry. Jadi itulah beberapa huraian ataupun alur cerita yang telah terjadi pada chapter kali ini. Akhir kata saya Bro Aiman. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.